Fatimah Kembung duduk England. Malas saya cakap dengan orang. Dengan Nazim. Nak buat sikit pun tak boleh. Alah, kau pun tahu pun. Hai, Assalamualaikum. MC silakan. Fatimah Kembung apa maksud Fatimah Kembung? Cepatlah Nazim. Jawab. Sementara tak ramai ni. Zulika Rajputri. Maksud saya Fatimah tu di Kembung. Hah? Maksud saya Fatimah tu di Kembung. Okay. Hai, MC semua orang dalam ni. Silakan. Before we start, hi, Lizzy T. Yes, Lizzy T. Apa khabar? Baik. Emily. Ingat lagu baru. Lagu lama. Why aku hilang, terjatuh aku dalam. Yang terhalang. Audio beri sehat. Cinta. Tersabut kabut malam, terbiasnya harapan yang tersimpan sejuta bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas. Pelukanmu bersamamu, dan tanpamu aku hilang selalu. Oh, serius lah, ni lagu lama. Kau tahu ke lagu ni? Serius lah kau tahu lagu ni? Serius lah kau tahu lagu ni? Ini lagu lama tau. Waktu ni kau tak lahir lagi kot. Oh, bukan lah. Ya ke? Okay, by the way, babe. Hi. Have you seen semua yang ada dalam ni? Okay, hi Farisha Sofia, benda. Okay, before I start. Last one. Before I start now, last one. Okay, where are you? Come to Papa. Where are you? Yeza. Last one. Mungkin kau tak pernah merasa apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan, ku selalu jadi yang kau mahu. Jaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikir kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu, agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Last one. Mungkin kau tak pernah merasa apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan, ku selalu jadi yang kau mahu, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Marah aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu, agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. By the way, hi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yes, pada tahun 2024 Olimpik di France akan ada persaingan di antara single men, men single, yang mana badminton kau ajak kau orang. Belum apa-apa cakap lagi kau dekat bawah dia, kau dah tak puas hati. Kau memang tak puas hati ke dengan Fatih? Apa masalah dia? Biarlah Fatih nak berangan ke, Fatih nak buat apa sekalipun. So you make me cry. Jap awak. Jap. Sir, you jap. Mana tadi? Sir, you make me cry. Sufian Siraj. Kenapa? Ayo. Kenapa awak menangis? Jap, mana dia? Sufian Siraj. Sir, you make me cry. Video IG. Oh, la ilaha illallah. Ingatkan saya ada sakitkan hati dia ke, saya tipu dekat belakang ke, saya cakap yang tak baik ke pasal dia ke apa ke. Jangan macam tu awak, kejut saya. Oh, by the way, pada siapa yang ada, by the way, kau nak tengok ke video Fatih? Kau tengok ke IG Fatih? Kau tahu ke IG Fatih? Serius ah.
Serius lah. Just nak bagi tahu awak, Fatih ada post something dekat TikTok baru. Fatih baru post something dekat TikTok. Tak tahulah keluar FYP ke tak kan. Geng-geng TikTok kan. FYP tak? FYP tak? Hey, geram. Okay, by the way, kalau tak jumpa kat FYP, bolehlah search nama saya. Yes, Fatih Husin ataupun Max Sonova. Yes, Fatih ada post video baru. Yes. Okay, sebelum tu, betul. Saya just nak bagi tahu pada awak pada tahun, hari ni lah Yes, babe. Hari ni adalah my anniversary untuk saya punya kaki yang patah. 1 Ogos 2019. Okay, 1 Ogos 2019, waktu tu Fatih kakinya patah, okay, dilanggar oleh Maidi. Tapi saya nak bagi tahu awak satu fakta, boleh tak? Okay, dengar sini baik-baik. Faktanya adalah, yang melanggar saya tu, until now, tak minta maaf tau. Seriously. Yang melanggar saya, until now, dah hampir 2 tahun ni, dia tak pernah minta maaf dekat saya. Personally, tak pernah tanya pun khabar saya macam mana. Jadi, saya nak bagi tahu awak, tak apa. Dia tolak tepi, saya tak nak cerita pasal dia, saya tak nak fikir pasal dia, tapi saya nak cakap pasal awak punya masa depan. Betul tak kalau saya cakap, kita ni nanti, shits happen. Betul? Shits happen. Isn't it? Akan ada berlaku benda-benda yang kita tak jangka, kita tak suka, benda yang buruk berlaku dekat kita. Isn't it? Jadi bila benda-benda yang kita tak suka ataupun benda-benda yang tak nak kita jadi dalam hidup kita berlaku, satu je permintaan saya. Bertanggungjawab. Tak kisahlah awak salah macam mana sekalipun dalam satu kejadian, tak kisahlah macam mana buruk yang awak dah lakukan, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, ataupun apa-apa benda yang awak dah terbuat dalam hidup ni yang awak rasa benda tu nak menyesal, satu je permintaan saya, bertanggungjawab. Semua manusia tak sempurna, babe. Betul? So kita pernah buat salah, kita mesti akan buat salah. Tapi satu je pesan saya, kalau you dah buat salah, tolong bertanggungjawab. Hadaplah. Contoh paling mudah, simple je. You tak nak buat homework. Not a problem. You tak nak buat problem. You tak nak buat homework. Tak ada masalah. Okey. Tapi ada satu permintaan saya. Kalau you tak nak buat homework, bertanggungjawab dengan sikap awak tu. Maksud bertanggungjawab dengan sikap awak tu, bersedialah untuk kena denda. Bersedialah untuk menjadi kurang bijak mungkin. Sebab awak tak nak buat homework. Mungkin. Faham maksud saya? Tapi bertanggungjawab. Hadap. Jangan you kata, contoh you tak buat homework, lepas tu you kata apa? Saya tak buat homework, semua sebab salah saya punya, ni, salah kawan saya. Ini semua sebab rumah, dundang-dundang. Ini semua sebab kita menyalahkan orang lain. Janganlah. Jangan. Kalau dah tahu sebenarnya itu datang daripada awak, bertanggungjawab dan jangan cari orang lain untuk dijadikan sebagai punching bag. Are you following me? Jangan, tak mau, tak boleh. Macam tu adalah satu sifat yang tak bagus. Dan awak adalah orang yang saya percaya ada masa depan yang cerah. Jadi saya nak bentuk juga awak punya karakter. Faham? Saya tak nak awak setakat pandai matematik. Saya nak awak juga pandai untuk berfikir di sini, ada hati yang kental dan juga awak ada integriti dan semua positive value yang ada untuk saya terapkan pada awak selagi boleh. Okay? Dan saya punya masa dengan awak tak lama tau. Saya dengan awak ada 1 tahun, setahun ni habis, next year 1 tahun lagi, lepas tu awak dah bebas. Awak dah boleh buat apa yang awak nak buat tanpa ada apa-apa yang Fatih boleh kontrol. Okay, apa-apa pun yang saya boleh cakap, mungkin saya just boleh tulis dekat Twitter ataupun dekat saya punya dekat IG saya ke apa ke. Waktu tu tak tahulah awak ingat Fatih ke tak. Tak ada blog. Ya weh, tak ada blog. nanti kau dah habis Form 5 kan? Kau dah habis SPM kan? Kau dah dapat result kan? Kau ingat Fatih lagi ke? Unfollow lu. Faham? Ingat insya-Allah. Yalah. Saya harap awak kotakkanlah janji awak tu. Entah lepas nanti jumpa kat mana-mana kan. Okay, kita 10 tahun, 5 tahun akan datang, awak dah habis SPM semua, lepas awak dah berjaya, dah mungkin ada yang jadi doktor dalam ni, mungkin jadi apa, tak kisahlah awak kerja dekat apa oil and gas punya company ke apa ke, jumpa Fatih dekat dekat mana-mana tepi jalan ke apa ke, itu Fatih tu, dia lari. Fatih tu, tutup tingkap. Pecut laju-laju. Tak pun itu Fatih langgar. Jangan saya Okay, now here we go. Memang lepas kampanye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ni kita dah bergerak untuk topik yang baru last week. Okay, adalah minggu yang pertama. Okay. Jap. Se-famous sangat tuan-tuan sini tengok. Tak. Nazir dengan macam-macam. Kenapa saya tak nak ada somet? Somet tu apa Somet. Social media. Somet saya tahulah. Dia tulis itu somet. Okay. Somet. Saya tak ada social media. Habis tu IG saya tu apa? Twitter saya tu apa? Saya punya TikTok. Okay, now here we go. Baik, kepada student baru yang ada dalam ni. Hai. Soulmate. Astaghfirullahalazim. Awak, soulmate, saya macam mana nak cakap Okay, cukuplah tu saya nak cakap pasal soulmate. Awak bulan 10 nanti anak saya yang kelima akan keluar.
Sebelum tu saya nak cakap saya ada 8 orang anak, 4 lelaki, 4 perempuan, semua kembar. Yes. Yang ni anak yang kelima ni okey, dah gurau. Baik, sini pada pasal lepaskan. Okey, this topik namanya adalah measure of dispersion. Topik yang keberapa Topik yang ke-7 kan? Ini chapter yang ke-8. Alright, by the way, here we go. Ini adalah chapter yang ke-8 dan ini adalah you punya measure of dispersion for ungroup data. Jadi saya percaya ini adalah minggu yang kedua saya bawakan benda ni, inilah week 2. Benar apa yang enggak? Minggu yang kedua, benar? Okey, tapi saya nak tanya awak, adakah kita nak tengok sangat ayat panjang-panjang macam ni? Kisah sangat ke kita dengan benda ni? Tak kisah pun, janganlah you ternoda dengan ayat dia ataupun dia punya soalan yang panjang. Okey, jadi saya buang benda ni, saya gunakan bahasa yang mudah yang dinamakan sebagai statistics. Yes. Jadi bila namanya statistik dekat sini, last week Fatih dah tunjukkan you punya range, interquartile range. Betul kan? Fatih dah ajar benda tu kan? Okey, hari ni Fatih akan bawakan part yang seterusnya. Tapi sebelum tu, kita recallkan sikit. Kita ada mode, kita akan ada mean, kita akan ada first quartile. Next one, kita akan ada median, third quartile. Sabar aja, bagi saya sikit ruang ya. Next one, kita akan ada apa dekat sini? Variance. Okey, next one, kita akan ada standard. Oops, sorry. Yang ni saya ada tertinggal satu. Yang mana kita akan ada dekat sini interquartile range. Next one kita akan ada variance first. Next thing standard deviation. And last one dekat sini kita akan ada range. Yes. Okay, saya percaya untuk bahagian yang ni kita ada dua. Satu adalah for your ungrouped data. Satu lagi adalah for your group data. Okay, yang awak belajar sekarang ni ini form 4. Sebab for ungroup, yang form 5 punya group. Okey, yang ni saya tolak tepi dulu, boleh? Okey, saya tutup tepi dulu untuk belah kanan. Kita fokus untuk yang belah kiri ungroup sahaja. Okey, saya percaya mod saya dah go-throughkan dan semua orang pun boleh tahu, boleh ingat balik, tak ada masalah. Mean simbolnya adalah X bar ya. Simbolnya adalah X bar. Total numbers over numbers of data. Sebut 1, 2, 3. Total numbers over numbers of data. Bahasa pasar. Tambah semua bahagi bilangan. Yes. Tambah semua, bahagikan dengan bilangan data. Cukuplah tu. Okey, habis untuk you punya mean ataupun bahasa lainnya adalah purata. Kau memang bijak. Saya ni kalau saya bahasa Sabah, apa bah? Jadi baik, saya just nak beritahu awak, ini simbol dia jadi awak kena tahu. Jadi bila tahu simbol yang ni, yang tiga-tiga ni, 1, 2, 3, ini adalah 1/4 daripada data. 2/4 daripada data. Ataupun bahasa lainnya adalah berapa? 1/2. Betul? Next one ini akan jadi berapa? 3/4 daripada data. Okey. Tapi babe, saya just nak bagi tahu pada awak cara lain, cara yang lebih praktikal sebenarnya untuk dapatkan jawapan. Saya tunjukkan dulu Saya recallkan sikit apa yang saya ada bawakan dengan awak last week. Okey, saya tanya awak jawab tau. Contoh paling mudah, simple je. Saya letakkan sini adalah 10, saya letakkan sini adalah 11. Okey. Ada 10 data, dengan ada 11 data. Faham Data tu maksudnya information kita, dia punya dia punya data dia. Jadi ada 10 data. Bila ada 10 data ni, soalan saya, ada tengah-tengah tak? Nombor genap ada tengah-tengah tak? Tak ada awak. Contoh paling mudah, saya ambil dekat sini 4. 4 ada tengah-tengah ke? Tak ada. Tapi kalau 3 nombor ganjil kan? Ada tengah-tengah tak? Ada. Kiri kanan. Betul kan? Yes. Okay now. Jadi sekarang ni saya nak bagi tahu pada awak, nombor genap tak ada tengah-tengah. Nombor ganjil ada tengah-tengah. Bila ada tengah-tengah maksudnya saya letakkan dekat sini 1. Dia ada tengah-tengah. So bila ada tengah-tengah maksudnya awak akan dapat dekat sini dia akan jadi kiri dengan kanan tu macam mana tahu? 11 solat 1 berapa babe? 11 solat 1. 10. 10 bagi 2 maksudnya 5 kiri, 5 kanan. Yes. By the way, apa maksud 5 kiri, 5 kanan ni? Inilah maksudnya data yang pertama. First until fifth data. Data yang ke-6. Data yang ke-7 hingga data yang ke-11. Are you following me? Alright. Sekejap, saya keliru 11. Ni TH kan? Takut tersalah pandang. Okay, habis part yang tu. Yang belah kiri. Soalan saya, 10 ni ada nombor genap tak? 10 ada nombor genap tak? 10 ada nombor ganjil tak? Tak ada. 10 bukan nombor ganjil. Jadi ada tengah-tengah. Tak ada. So bila tak ada, terus pecahkan kepada 2. Bermaksud kalau pecah 2, 10 bahagi 2 jadi 5 kiri, 5 kanan. Tolong bagi tahu saya, apa maksud 5 kiri, 5 kanan? 5 kiri, 5 kanan maksudnya data yang pertama sampai data yang ke-5. Are you following me?
Next one, data yang ke-6 sampai data yang ke-10. Yes. Tapi kalau ini ada tengah-tengah, which mean inilah you punya median, tengah-tengah dia. Yang ni ada tak tengah-tengah dia? Tengah-tengahnya akan jadi berapa, babe? 5 campur 6 bahagi 2. Are you following me? Dia akan jadi berapa dekat sini ya? 5.5. Apa maksud 5.5? Data yang ke 5.5. Data tau. Okay. Saya punya concern sekarang ni, saya tak risau pada student yang ada dengan saya last week. Sebab saya percaya student yang ada dengan last week bijak. Saya bukanlah memuji awak, tidak. Tapi sebabkan benda ni adalah dia punya pemahaman. Dia bukannya pemahaman yang tinggi sangat. Dia hanya tengok dan faham cukup. Tak, saya tak menghina. Astagfirullahalazim. Saya tak nak awak belagak. Faham kan? Saya tak nak awak belagak. Faham? Pukul korang gang. Jadi saya nak bagi tahu awak, yang ni saya tak risau. Jadi saya macam ni Okey, jap. Sebelum tu, saya just nak bagi tahu student yang ada dengan saya last week, dia memang bijak. Tapi saya tak naklah awak rasa macam awak ni power sangat. Relax sudah. Pukul gang. Faham maksud saya? Okey, kepada student yang baru masuk hari ni ataupun baru minggu ni. Hai student yang baru masuk minggu ni. Saya tengah bercakap dengan awak, saya punya fokus pada awak. Jap. Bila cakap pasal student-student baru ni kan. Okey. Saya saya perasan, by the way, saya just nak ucapkan terima kasih kepada pelasian-pelasian yang lama sebab support MC Plus dan juga sebar-sebarkan lagi MC Plus kepada yang lain, dan juga kepada student-student yang baru tahu pasal MC Plus. Hi, welcome to our big family. Okay, tapi saya ada perasan juga beberapa student baru yang datang daripada TikTok. Okay, kot ada student yang datang daripada TikTok. Hi. Ada student yang datang daripada IG. Hi. Mungkin daripada Twitter. Hi, geng-geng yang baru. Okay, saya nak kenal dengan student-student yang baru juga. Okay, dan saya hari tu ada perasan yang ni bukanlah nak ambil kluster, mana-mana kluster ya, tidak ya. Saya nak cakap benda ni sekejap boleh tak? Sekejap. Okay, bagi saya 1 minit je. Okay. Dalam kita punya classmate ni, saya kenal beberapa orang yang saya memang kenal. Maksudnya saya kenal daripada dia punya story, lepas tu saya kenal dia. Faham tak? Okay. Tapi ada juga yang orang tag saya, dia kata, "Sir, dia ni masuk MC Plus lah, sir. Sir, yang ni classmate kita lah, sir." Okay, macam tu. Tapi dia tu siapa? Okay, ada juga yang saya tengok macam dia TikTok famous. Dia dekat TikTok tu orang suka dia macam tu lah, benda macam tu. Okay, tapi benda tu kadang-kadang bila saya dah tengok, dia dah terlepas, saya dah terlupa kadang-kadang. Faham maksud saya? Jadi my point is, bila saya tegur, nanti awak janganlah cakap saya sombong pula, saya tak tegur yang lain, pukul orang gang. Saya cuba untuk sama ratakan semua orang. Boleh? Macam tu. Jadi kepada new student yang mungkin baru kenal dari TikTok ke apa ke, hai Fatih. Okay, now here we go. Mat, sini. Pada apa? Lepas kapal, tak nak cerita panjang. Okay. Yang ini kepada new student, fokus saya dengan awak. 10 nombor genap, 11 nombor ganjil. Bila 10 nombor genap, pecahkan terus kepada 2. 10 bagi 2, 5, 5. Apa maksud 5? Data yang pertama hingga data yang kelima. Sambungan dia adalah data yang ke-6 hingga data yang ke-10. Cukup. That's it. Dan kalau 11 adalah nombor ganjil, dia ada tengah-tengah. Ada tengah-tengah ni membawa maksud 11 tolak 1 berapa? 11 tolak 1. 10. Bila 10 pecahkan kepada 2, 5 kiri, 5 kanan. Apa maksud 5? Data yang pertama hingga data yang kelima. Data yang ke-6. Data yang ke-7 hingga data yang ke-11. So ini tengah-tengah, maka ini akan jadi median awak. Macam mana nak cari tengah-tengah ni? Median dia. Tambah 5 campur 6 bagi 2 dapat data tengah-tengah dia. Okey. Jadi baik, daripada situ saya nak bagi tahu awak macam mana pula nak cari you punya M1. Nak cari Q1. Nak cari first quartile. Nak cari first quartile, caranya begini. Okey. Awak buat 1 tambahkan dengan 5. 1 tambahkan dengan 5 bahagikan dengan 2. Ini data yang ketiga akan jadi you punya first quartile. 1 tambah 5, 6. 6 bagi 2, 3. 1 tambah 5, 6. 6 bagi 2, 3. Macam mana? Kau jangan macam. Okay, data yang ketiga akan jadi you punya apa, babe? Data yang ketiga akan jadi kita punya first quartile. Next one, macam mana nak tahu you punya Q3? Okay, ini akan jadi Q1. Nak cari Q3, dia akan jadi apa? 1, 2, 3. 7 campur 11 bahagikan dengan berapa, babe? 2. Maka ini akan jadi you punya apa? 18 bagi 2, 9. Maka ini akan jadi you punya third quartile. Okay, saya rasa cukup yang tu. Kejap lagi saya nak fokuskan untuk 3 benda ni. Okay, jadi here we go. Saya go through ke dalam 2 soalan boleh? Saya gunakan 2 soalan boleh? Q3 minuskan dengan Q1. Okay, now here we go. Sini, main pandang basah, lepaskan. Kalau perlu ambil gambar sekarang. Cepat, 3, 2, 1, dan saya tak ada nota dengan awak tau. So korang relax je. Tak payah nak takut. Sebab yang saya perlukan daripada awak bukannya nota. Yang saya perlukan daripada awak adalah kefahaman. Jadi maksud saya adalah awak tolong buat benda ni sama-sama dulu dengan saya. Boleh? Nanti saya akan bagi nota kemudian. Okay, nampak? Saya dah ready kan tau? Baik. Anak-anak, saya tak minta banyak. Saya nak buat benda ni laju. Okay, awak tolong saya boleh? Macam mana nak dapat nota? Okay, mungkin awak student baru nak dapatkan nota dalam app MC Plus. Tapi hari ni punya session, okay, saya tak pakai nota. Saya just tunjukkan kat depan, awak follow saya je. Fahamkan apa yang saya terangkan je dulu. So hari ni dia punya relax sikit, dia macam santai sikit, tapi sampai. Wow, saya dengar daripada penceramah, santai tapi sampai.
Ustaz Fatih. Yes. Imam Fatih. Yes. Okay, gurau. Ya, now, here we go. Tolong saya play. Number of insect, okay, contoh yang length centimeter, okay, panjang dia 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. So maksudnya 1 cm tu ada berapa serangga yang panjang dia 1 cm. Ada 3. Apa maksud benda ni? Ini akan jadi you punya apa? Frequency. This is you punya frequency. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai kekerapan. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai apa? Kekerapan. Are you following me? Tapi kalau you dah tahu ini adalah kekerapan, you kena tahu satu lagi benda yang dinamakan sebagai cumulative. Alamak, apa buruk benar ni? Okay. You kena tahu satu lagi benda yang dinamakan sebagai cumulative frequency. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai kekerapan longgokan. Logik akal. Apa maksud longgok? Longgok tambah. So, bila longgok tu adalah tambah macam ni je, babe. 3. Oops, sorry. Okay. Yang mana awak akan dapat dekat sini bila dia kata longgok jaya. Okay. 3. Dia akan start dengan 3. Macam tu. 3, dia start dengan 3. Kekerapan longgokan, bila kekerapan ni dilonggokkan, 3, dia start dengan 3. Lepas tu apa tau? 3 longgok dengan 17. 3 tambah 17. Maka dia akan jadi berapa, babe? 20. Faham dah? Student baru, tolong fokus Next one. 20 longgok dengan 9. 20 longgok dengan 9, dapatlah 29. La ilaha illallah, itu dia. Next one. 29 longgok dengan 14. Tolong 29 longgokkan dengan 14. Maka awak akan dapat berapa anak-anak? Tolong. 43. Yes, Next one, 43 longgokkan dengan 5. Dapat berapa jawapan dia? Dekat sini awak akan dapat berapa? 48. Yes. Apa maksud 48 dekat sini? Ni awak kena faham. Yang ini, yang kita buat kekerapan longgokkan ni membawa maksud. Ini adalah data yang pertama hingga data yang ketiga. Data ya, position data, kedudukan data yang pertama hingga kedudukan data yang ketiga. Next one, data yang keempat hingga data yang ke-20. Nanti korang tak nampak pula. Jadi saya gunakan marker kecil sikit. Data yang keempat hingga data yang ke-20. Data yang ke-21 hingga data yang ke-29. Next one, lepas 29, data yang ke-30 hingga data yang ke-43. Last one, data yang ke-44 hingga data yang ke-48. Are you following me? Okay, macam ni. To be honest, apa yang saya pakai ni adalah the precise one tau. Apa maksud the precise one? Okay, saya tanya awak jawab tau. 48 adalah total dia kan? Total ni bila tambah, awak akan dapat dekat sini totalnya 48, betul? Okay, bila tambah semua dapat 48. So 48 ni macam ni, saya tanya balik tau. Ingat tak benda ni? Okay, tengok. 48, genap ke ganjil? Genap. So bila genap, dia ada tak you punya tengah-tengah? Ada tengah-tengah tak? Tak ada. Maksudnya awak akan dapat kiri dengan kanan 24 kiri, 24 kanan. Betul atau tidak? Soalan saya, apa maksud 24? 24 ni maksudnya data yang pertama hingga data yang ke-24. Are you following me? Next one, ini akan jadi data yang ke-25 hingga data yang ke-48. Can or not? So now, boleh saya cari tak dia punya tengah-tengah untuk dapatkan median? Boleh atau tidak? Boleh. Sini 24, sini 25. Tengah-tengahnya berapa, babe? 24.5. Macam tu je. So, 24.5 ni, okay, 24 tambah 25 bagi 2, you dapat 24.5. Soalan saya, 24.5 tu data dia, position dia, kedudukannya di mana? 24.5 tu adalah daripada 21 sampai 29. Betul tak? 21 sampai 29. Betul? Makanya inilah yang akan jadi jawapan awak. Yes. Ini akan jadi you punya median. Itu je lah. Settle. Ini hanya untuk tahu position tau. Hanya untuk tahu position. So kalau saya nak cari dia punya Q1 macam mana? Nak cari Q1. 1, 2, 3. 1 tambah 24 bagi 2. So babe, awak akan dapat berapa? 12.5 kan? So 12.5 tu mana dia punya position dia? 12.5 tu daripada 4 sampai 20 lah. 4 sampai 20 adalah 12.5 dalam 4 sehingga 20. Maksudnya awak akan dapat ini akan jadi kita punya apa, babe? Oops, okay. Maka ini akan jadi you punya apa? Q1. Yes. Ini akan jadi you punya Q1. And last one, boleh saya cari Q3? Yes, of course. You akan buat apa? 1, 2, 3. 25 tambahkan dengan 48 bagikan dengan 2. Tolong berapa? 36.5. Apa maksud 36.5? Position dia. Kedudukan data yang ke-36.5. 36.5 tu dekat sini, betul? 30 sampai 43. Ini kedudukan data dia. Maka inilah yang akan dapat you punya Q3. Yeah. Itu je. Are you following me? Okay. Tapi saya nak beritahu awak satu benda boleh? Saya nak beritahu awak satu benda, ini alternatif tau. Ready tak? Ready untuk dengar? Okay. Dengar sini baik. Dengar sini baik-baik. Okay. Yang ni korang dah betul-betul faham, betul? Korang betul-betul dapat, betul? Okay. Saya nak tanya Q1 dengan Q3. Betul kan? Ini akan jadi 1/4, ini akan jadi 3/4. Betul tak? Betul? Okay. Dengar sini baik-baik. Ini adalah you punya, macam ni nak cakap,
yang ini dengan yang tu, sebenarnya jawapan dia akan ada slightly different. Jawapan dia akan slightly different. Tapi disebabkan kita punya table ni tak besar, range dia tu terlampau besar, so jawapan dia akan jadi sama. Tengok saya tunjukkan pada awak dengan sini baik-baik 1/4 daripada total data berapa? Total data. Total data ada berapa? 48. Awak akan dapat jawapan dia berapa, babe? 12, betul tak? Data yang ke-12 tu mana? Data yang ke-12 tu kat sini, betul? Ini data yang ke-12. Betul? Still sama tak dengan jawapan dia Q1? Sama atau tidak? Sama? Sama? Sir, ini 12.5, sir. Ini 12. Tapi jawapan dia still sama, which is berapa, babe? 2. Are you clear? Next one. Sabar sekejap. Kejap lagi saya akan bagi tahu. Darabkan dengan ini pun 48, maka yang ni awak akan dapat berapa, babe? 36. Apa maksud 36? Data yang ke-36. So data yang ke-36 tu kat sini, betul? So bila inilah data yang ke-36, maksudnya awak akan dapat Q3, which is 4. Sama tak sebenarnya? Sama. Sir, apa ni, sir? Kalau macam tu, baik saya ajar yang belah kanan. Okay, dengan sini baik-baik. To be honest, okay, yang ini 1/4 dengan 3/4 ni. Okay, sekejap. Ada yang tanya, kalau tambah 1 tu mana data dia nak kena tambah 1? Okay, dengar dulu. Okay, saya stopkan sampai sini. Boleh tak saya cakap once and for all, settle semua benda? Saya cakap satu kali, settle semua benda. Boleh? Okay. Ada data yang kena tambah 1, ada data yang kena biarkan je. Tak kisahlah nombor genap ke, nombor ganjil ke, ada yang go through kan dengan cara macam tu. Tapi to be honest, tambah ke ataupun tak tambah ke, tak jadi isu yang besar. Saya ulang balik Data tambah 1 ke, data tak tambah 1 ke, it's not a big deal. It's not a big deal. Maksud saya? Kenapa? Sebab dia akan ada sedikit perubahan, sedikit jawapan yang berbeza, tapi hujungnya tu akan jadi sama juga. Sebab dia punya range ni besar. 4 sampai 20, data yang ke-21 sampai 29, dia still akan dalam ni juga. Still akan dalam ni juga. Are you clear? Okay. Jadi, pada siapa yang pernah dengar tambah 1, saya dah beritahu. Pada siapa yang tak pernah dengar cakap pasal tambah 1 ke apa ke, dah tolak tepi. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Dengar ke tak? Saya cakap sekali lagi Yang dah dengar tambah 1, saya dah bagi tahu penjelasan dia. Kalau kata tak tambah 1, tak pernah dengar sekalipun, tak ada masalah. It's okay. Habis tu, sir, kalau macam tu, ini kiri dengan kanan, kenapa saya tak ajar kanan je? Okay, dengar sini baik-baik. 1/4 ni sebenarnya diguna pakai untuk group data. Group data. Yang tepatnya digunakan untuk group data. Form 5 kita. Okay, ini yang paling tepat sebenarnya. Tapi, ini group data ke ungroup data? Ungroup. Ini adalah ungroup data. Jadi, cara yang sebenarnya, cara yang tepatnya, yang paling tepatnya saya boleh cakap, belah kiri ni. Ini cara yang paling tepat sebenarnya. Dari soal saya tunjukkan benda ni. Mesti ada yang tanya, sir, macam mana kalau dia punya range tu kecil? Maksudnya benda ni kecil je. Sebab tu saya ajar awak pakai belah kiri. Supaya in any situation, awak akan dapat jawapan yang paling betul. Macam tu. Faham maksud saya? Okay. Tapi, dalam buku teks saya pakai 1/4, pakai 3/4. Ya. Sebab, kebanyakan situation, dia punya jawapan sama ada kiri ke kanan ke, dia akan jadi range yang sama. Jawapan dia akan jadi sama juga. Dia slightly different je. Kecil je perbezaan dia. Tapi, for ungroup yang betul-betul tepat mana satu? Ini. Are you clear? Okay. Jadi, babe, habis part yang tu. Now, settle yang ni, saya tak nak cerita panjang dengan awak. Okay. Dah, jangan gaduh ya. Jalan kiri tu dapat markah ke? Mestilah awak. Ini dapat markah, sana pun dapat markah. Sebab kita nak tengok yang dekat sini awak. Ini yang penting. Okay. Jadi tak ada isu pun, dia bukan benda yang besar. Dia tak perlu nak bergaduh pun cakap pasal tambah 1 ke, tak perlu tambah 1 ke, it's not a big deal. Satu. Yang kedua pula, yang ni saya ambil daripada statistician. Pernah dengar statistician? Okay. Statistician lah nama dia. Range dalam bahasa Melayu adalah julat. Yang ambil gambar silakan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Now, saya nak bergerak untuk part yang variance, standard deviation, range ni semua. Dah bersedia ataupun belum? Okay. Kalau dah bersedia, saya tunjukkan kat sebelah sana dulu lah. Okay, now. Pernah nampak? Lepaskan pasal. Benda ni, dia jadi serabut. Kenapa tahu? Izinkan saya bagi tahu awak, kenapa student dengan statistik ni kadang-kadang dia rasa macam benda ni mengerikan. Student pandai. Sumpah student pandai. Tapi benda ni sedikit mengerikan sebab dia kena bersabar. Dia kena buat satu persatu. Dia kena feel. Dia ibarat macam ni. Awak pandai cuci pinggan tak? Saya tanya. Awak pandai tak cuci pinggan? Pandai. Tapi betul tak kalau saya cakap awak nak cuci pinggan dekat rumah awak sendiri, nak basuh satu pinggan awak okey. Tapi awak nak kena cuci pinggan untuk satu kenduri. Renyah bang. Pandai tak nak basuh pinggan? Pandai tapi banyak. So you kena buat satu sabar. Betul? Sama lah macam ni. Okay, now here we go. Saya letakkan dekat sini. Okay, saya punya fokus tu dekat sebelah sini
Okay, variance. Just a symbol. Ready tak untuk benda ni awak bersabar? Okay, jadi saya tak minta banyak daripada awak. Saya just minta awak bersabar je. Baik. Okay, jadi baik. Here we go. Dia akan jadi macam ni. Zap. Ini simbol dia. Tak nak, saya nak tukar. Simbolnya akan jadi macam ni. Yes. Naruto. Yes, Naruto. Nanti dalam exam buat macam ni. Lepas tu nanti salah, cakaplah Fatih yang ajar. Okay, by the way, simbol dia sebenarnya macam ni tau. Ini simbol sebenar dia. Ini simbol sebenar dia. Are you following me? Alright. Jadi bila ini adalah simbol sebenarnya, you nak kena cari dekat sini adalah standard deviation. Sama sekejap ya. Awak akan dapat dekat sini, jap square root, square root, square root, square root. Yes. Okay. Yang mana ini adalah simbol sebenar dia tau. Jadi tak payah takut. Simbol just a symbol. Are you following me? Simbol just a symbol. Okay. Now, you nak kena cari dia akan menjadi macam ni tau. Zahab. Oh, sorry. Zahab. Yes. Zahab. Alah, apa benda ni pula so? Allah. Bertenang. Relax. Saya bagi tahu awak kejap lagi boleh? Okay. Yang bawah pula dia akan jadi apa tahu? Zap. Yes. Okay, ladies and gentlemen, ini adalah formula, just a formula. Perlu takut ke? May I know? Perlu takut ke? No need. Because why? Just nak bagi tahu pada awak, pernah tengok benda ni? Pernah tengok tak benda ni? Saya tanya je, pernah tengok? Pernah? Mana? Tada! Sama kan? Okay, dengar sini baik-baik Yang ini maksudnya adalah apa tahu? Data diskurekan, dijumlahkan. Sebut. 1, 2, 3. Data diskurekan, dijumlahkan. Sebut. Yes. Walaupun saya tak nampak mata awak, saya tak nampak awak punya tapi saya boleh dengar you punya apa perasaan awak, jiwa awak. Yes, sampai tak ke sini tak saya boleh dengar tak? Yes. So dia akan jadi apa tadi? 1, 2, 3. Data diskurekan, dijumlahkan. Okay, by the way, saya tanya dulu tahu, adakah ini dengan yang tu sama? Sama. Ini dengan yang tu sama. Jadi apa awak kena buat? Kuasakan je 2 nanti. Maksudnya kena cari min, kuasakan 2. Okay, boleh saya bergerak untuk jawabkan soalan. Contoh soalan dekat sebelah sana. Ready? Okay, ambil gambar dulu. Kalau perlu ambil gambar. 3, 2, 1. Salah saya jumpa awak ni. Saya rasa saya beruntung tau. Dalam hidup saya ni, salah satu benda yang buatkan saya happy in my life adalah bila saya dapat mengajar awak. Serius tak tipu. Serius. Okay. Saya lagi beruntung, awak lagi beruntung. Tak, awak, kita sama-sama beruntung. Awak mesti rasa macam awak beruntung sebab saya mengajar awak, betul? Okay, tapi saya dalam masa yang sama juga, saya pun beruntung sebab saya dapat student yang pandai, yang bijak, yang ada mahu hatinya untuk berubah. Untuk saya ajar. Serius. Saya tak tipu, saya tak main-main. Ini betul. Saya lebih rela mengajar student yang mahu improve dirinya sendiri, yang mahu ada perubahan dalam dirinya sendiri daripada student yang faham maksud saya? Okay, saya nak bagi tahu awak satu fakta tau. To be honest, you have my big respect tau. You have my big respect. Why? You form 4. Orang kata form 4 ni apa? Honeymoon. Betul? Dan kita sekarang ni belajar online, babe. Kita belajar online. Jawab dengan saya. Saya ada kuasa tak untuk pastikan awak duduk selama 1 jam dekat depan skrin belajar dengan Fatih? Ada tak Fatih ada kuasa? Tak ada bang. Maknanya apa? Kalau awak nak keluar, awak boleh keluar. Awak nak tutup saya, awak boleh tutup saya. Awak nak buat apa, awak boleh buat apa. Betul tak? Saya mengajar seorang-seorang, mana saya tahu. Tapi bila you boleh stay selama 1 jam and you boleh bagi full commitment, you have my respect. Kudos. Semoga segala urusan awak dipermudah. Saya dekat sini usaha yang terbaik dan saya doakan yang baik-baik untuk awak. Amin. Okay. Now here you see. Saya bawakan awak untuk 2 benda tadi. Yang pertama, let's say saya letakkan 2. Bagi saya 1 nombor lagi. Bagi saya 1 nombor. 10. Boleh? 5. Lagi nombor? 3. Cantik. 6. Lagi nombor? 9. 7. Okay, let's say 2, 5, 6, 7. Okay, saya tanya awak jawab tau. Boleh tak saya nak cari X bar? Boleh? Nak cari X bar macam mana? Total number over number of data. Sebab total number over number of data. Which is maksudnya total number awak akan dapat berapa? 1, 2, 3. 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Bahagi bilangan data. Ada berapa bilangan data? 1, 2, 3, 4. Korang memang bijak. Okay, tolong kira dapat berapa? 5. Okay, habis. Settle. Tapi babe, kalau contoh sekarang ni, saya nak cari dia punya apa? Variance. Saya nak cari gini.
simbolnya akan jadi apa tahu? Za. Okey. Variance dalam bahasa Melayu adalah variant juga. Okey, jadi layankan dulu standard deviation dalam bahasa Melayu adalah sisihan piawai. Nanti saya akan detailkan dia apa benda and so on. Okay, by the way, this is just a formula untuk tahu data awak ni. Sebenarnya, you punya mean, you punya standard deviation adalah untuk tahu data tu dia konsisten ataupun tidak. Okay, saya bagi tahu sekejap. Nanti ingatkan saya balik untuk betul-betul fahamkan awak, ya. Okay, dengar sini baik-baik. Ceritanya, kalau standard deviation tu kecil, bermaksud data tu konsisten. Apa maksud konsisten? Contoh, macam contoh Fatih exam, setiap kali exam Fatih dapat 90, 92, 93, konsisten tak tu? Konsisten tak tu? Konsisten. Yelah, sebab Fatih dapat 90, 91, 90, 89. Itu contoh ya. Itu contoh abang. Contoh. Adakah data dia konsisten? Ya. Tapi kalau contoh Fatih punya exam, Fatih dapat 90. Nanti exam Fatih dapat 18. Lepas tu Fatih exam dapat 50. Saya nak tanya, adakah itu konsisten? Tidak. Jadi bila dia konsisten, you punya standard deviation tinggi ke rendah? Standard deviation tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Standard deviation rendah bermaksud data tu konsisten. Kalau tak konsisten, standard deviation yang punya apa, babe? Tinggi. Nanti ingatkan saya balik tahu sebab ada orang tanya tadi apa benda. Mari saya tunjukkan. Boleh? Now, here we go sini. Babe, kalau dia tanya macam ni, adakah pernah tak awak tengok benda ni? Ingin yang tu kan? Boleh tak saya buat dia 5/2 macam ni? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia bukannya ini, jawapan yang ni 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 ni awak terus kuasakan 2. Bukan. No. That is so wrong. That is why I said. That is why awak kena dengar betul-betul. Fatih kata apa tadi? Number disquarekan, dijumlahkan. Sebab saya tak main-main tau bila saya minta awak sebut tadi. 1, 2, 3. Nombor disquarekan, dijumlahkan. Nombor disquarekan dulu. 2 kuasa 2. 5 kuasa 2. 6 kuasa 2. 7 kuasa 2. Nombor disquarekan. Lepas tu apa? Dijumlahkan. Dijumlahkan. Faham tak? Nombor ni disquarekan dulu. Lepas tu baru ditambahkan. Dibahagikan dengan bilangan data. Okey, ada berapa bilangan data? Jawab soalan saya. Ada berapa bilangan data? Masih sama. Which is berapa, babe? 4. Tolong tekan kalkulator sendiri boleh? Boleh tekan kalkulator sendiri boleh? Ditolakkan dengan ini. Pernah tengok yang ni tak? Pernah tengok yang ni tak? Ini adalah itu. Which is itu adalah berapa? 5. So dapatlah 5 kuasa 2. Yes. Tekan kalkulator dapat satu jawapan. Berapa jawapan? Berapa satu jawapan? 3.5. And that will be your final answer. Yes. Saya ulang. Last one Okay. Kena cari mean dulu lah. Yes. Bijak. Nak cari you punya standard deviation. Nak cari variance. Kena cari dulu you punya apa? Mean. Okay. Jadi awak akan dapat X bar tu apa? Ini simbol mean abang. Ini simbol mean. Ini simbol dia. Which is ini dengan itu sama. Boleh ya? Jadi babe, awak akan dapat apa tadi Number disquarekan. Number square dijumlahkan, ditambahkan. Okay. Now, saya stopkan sampai sini. Boleh tak saya nak cari dia punya standard deviation? Boleh? How? Square root kan aja. Dapatlah satu jawapan nanti. Cannot. Punca kuasa 2 je. Dah siap. Okay. Sekejap. Saya stop sampai sini. Saya nak bagi tahu awak satu benda. Sekejap. Ada satu soal. Rais, awak tak faham yang mana Rais? Mari bagi tahu saya sekarang laju punya. Rais, awak tak faham yang mana? Cepat, Rais. Rais, where are you, bro? Nak kira tu macam mana, sir? Awak nak kira apa, Rais? Ini tekan kalkulator lah, Rais. Tahu kalkulator, Rais? Sekejap. Saya tanya, Rais. Rais jawab. Nombor kuasa 2 tahu tak? Nombor kuasa 2. Okey, maksudnya 2 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2. Tahu? Tambahkan. Tekanlah kalkulator. Boleh, Rais? Okey, dah. Cantik. Bahagikan dengan 4. Boleh. So, bila bagi dengan 4, saya dah dapat. Alah. Rais. Aduh, pukul kan? Ini bukan isu yang besar, Rais. Tekan kalkulator boleh dibuat sendiri. Janganlah cakap tak faham. Awak punya tak faham tu ibarat saya macam dia tak sure yang mana, dia tak tahu yang mana. Faham tak maksud saya? Faham tak, Rais? So, itulah dia. Oh, awak silap tadi. Sekejap, saya silap tadi. Lepas tu dia gelak-gelak. Saya silap tadi. Okay. Awak tahu. Okay, now here we go, babe. Habis part yang tu. Okay, sekejap. Saya nak tunjukkan awak satu benda boleh? Saya ni garang. Saya memang garang. Saya memang garang, you know. Saya garang. Saya memang suka pukul orang. Yes. Okay, now, babe. Dengan sini, babe. Saya padam, Saya nak tunjukkan awak satu benda boleh? Pernah awak tengok simbol yang ni? Ada dalam exam awak? Bukanlah di dalam exam awak. Okay. To be honest, untuk ungroup
Ini dengan itu sama tau. Tapi kenapa dia ada fx? Sebab dalam contoh soalan macam ni, dia akan bagi data tu darabkan dengan berapa ataupun bilangan data tu berapa. Okay, sekali lagi saya just nak habiskan dia, saya nak mudahkan awak. Kalau macam ni, ini adalah total number, which is dia bukan detabulated kan. Dia tak detabulated kan. Maksud saya, dia hanya berserak macam ni je. So, kalaulah dia ada detabulated kan, you kena darabkan dengan berapa banyak frekuensi tu. Ini nombor, darabkan dengan berapa bilangan dia. Simple contoh dia macam ni lah. 2, 5, 6, 7. Macam mana kalau ada 2 kat sini, ada 5 dekat sini? Betul tak kalau saya cakap awak akan buat 2 kuasa 2? 2 kuasa 2, tapi awak kena darabkan dengan 2. Betul tak? Sebab, contoh yang untuk yang ni. Untuk yang ni. Betul tak you akan buat, ni kuasa 2. Sorry. You akan buat 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Tapi kena darabkan dengan 2. Kenapa? Sebab dia ada 2 kali. Kalau tak buat macam tu, you kena buat macam ni. Sama je. Cuma kalau you nak tambahkan sesuatu, mabuk. Jadi soal kita darabkan dengan berapa pengulangan dia. Oh, okay, faham. Yes. Contoh, kalau saya letakkan sini 5, macam ni. So, still you akan buat 5 kuasa 2. Still you akan buat 5 kuasa 2. Betul? You akan buat 5 kuasa 2. Betul? Tapi 5 ni ada berapa kali? 3. Darabkan dengan 3. Itu je sebenarnya. Kalau ada formula macam ni, yang ni adalah sama. Cuma disebabkan dia detabulated kan. So, you kena darabkan dengan berapa banyak pengulangan dia. Faham? Janganlah takut pula. Tapi, ni, dengar sini. Tapi, untuk next year, you akan jumpa formula ni je. Okay, form 5 you akan jumpa formula ni je. Tetapi, kalau sekarang X ni adalah apa? Data kan? Maksudnya data kuasa 2, data kuasa 2, data kuasa 2, betul? Tapi, untuk you punya form 5 next year, dia akan jadi apa tau? Midpoint, titik tengah. Kalau rasa serabut, tak payah dengar. Kalau rasa serabut, tak payah faham pun tak apa. It's okay. Next year je saya boleh ajar awak. Faham maksud saya? Okay, jadi saya padam. Tak, maksud saya, nanti awak jumpa benda ni, janganlah takut pula. Fatih tak ajar pun. Fatih tak ajar pun. Dah sudah. Fatih tak ajar jawapan dia. Fatih penipu. Macam tu. Okay, just nak beritahu pada awak, benda ni tak payah nak takut. Okay. Suraya cantik. Tiba-tiba, okay, ambil gambar. 3, 2, 1. Dah ambil gambar belum? Dah. Jap. Hari ni orang kata International Girlfriend Day International Girlfriend... International? National. National Girlfriend Day. Saya just nak bagi tahu pada awak. Ada siapa yang sambut National Girlfriend Day tu today, kesian lah. For me, every day is a National Girlfriend Day. Cik. Okay. Gerau. Tak, yang single tu duduk diam lah. Yang single tu duduk diam lah. Saya bukan cakap pasal awak. Awak ni, kau nak kahwin ke? Saya dah kahwin, saya dah nikah. Saya ada 2 orang isteri, 8 orang anak, 4 lelaki, 4 perempuan, semua kembar. Okay, girl. Saya nak bagi tahu awak ni fokus je lah dekat awak punya belajar. It's okay, relax. Banyak lagi benda yang awak nak kena explore, banyak lagi benda yang awak nak kena buat. Jangan fikir sangatlah orang lain. Maksud saya orang lain nak fikir pasal pasangan awak, tak payah. Are you clear? Yes. Okay. Push. Ada kat bawah tu, dia tulis apa tau? Check kat bawah tu. Tak mati pun single. Betul? Tapi kesunyian je lah. Gurau. Okay, now. Saya ada yes, awak ada saya. Saya ada je kat sini. Betul. Betul. Saya ada je kat sini. Serius. Okay, now. Boleh saya ajar awak yang ni? Boleh saya tunjukkan awak apa yang berlaku kat sini? Okay. Dengar sini baik-baik. Sekarang ni, kalau saya nak cari dia punya X bar, awak boleh bagi tahu saya macam mana nak cari total number over number of data? Total of number over number of data. Awak faham tak apa maksud dia kalau dia kata 2 ni, number of pieces ada 8. Apa maksud dia? Maksud 2 tu ada 8. 2, 4, 6, 8. Saya nak tanya awak nak buat ke benda ni semua? Tak ada makna lah bang, you nak buat 2 macam ni semua, tak ada makna. Tak ada makna. Are you clear? That is why kita akan buat dengan cara macam ni. That is why kita akan buat dengan cara macam ni. Okay, ataupun formula lainnya dia akan jadi macam ni. Total F darab X over total F. Okay. Ini adalah formula apabila dia adalah tabulated. Boleh ya? Frekuensi darabkan dengan you punya data. Data darabkan dengan frekuensi. So maksudnya 2 darabkan dengan 8. Ini adalah F, sini adalah X awak. Okay. Jadi awak akan dapat dekat sini adalah 2 darabkan dengan 8. Berapa ya? 16. Boleh? Okay. Tak. Abang, ini adalah untuk X bar which is you punya mean ya.
Kalau tadi saya buat kuasa 2 tu adalah untuk you punya apa? Standard deviation tau. Boleh? Macam mana awak nak bezakan dalam frekuensi ke ataupun data? Awak kena faham. Number of pieces. Maksudnya berapa kali benda tu. Thickness ni ada 2, ada berapa number of pieces? Ada 8. So inilah kekerapan dia ya. Okay, jadi awak dapat berapa 16. Nanti saya bergaduh, saya tak nak bergaduh. Saya tak nak tulis lah kot. Semua nak faham kot? Bila saya tulis F dengan X macam ni. Ni F, sini X. Boleh nampak ada orang tanya. Baru je saya cakap, dah ada orang tanya dah. Mana datang 16? Tak nampak? Baru cakap. Awak sini F, ini frekuensi. Ini X. So, saya tulis Fx, maksudnya darabkan dia. 8 darab 2. 16. 2 darab 3. 6. Boleh. 3 darab 4. 12. 6 darab 5. 30. 1 darab 6. 6. Are you clear? Okay, lepas tu apa tahu? Zam. Okay, apa maksud yang ni? Maksudnya Fx ni, awak kena tambahkan semua. Tambahkan dia. Okay, bila tambahkan, tolong bagi tahu saya berapa jawapan? 70. Ini bukan standard deviation. Awak tak nampak ke saya tengah gunakan simbol apa ni? Ini mean awak. Sabar jap. Saya nak tanya balik sekali lagi kepada semua yang di dalam ni. Nak cari standard deviation boleh ke tanpa cari mean? Boleh ke? Nak cari standard deviation boleh ke tanpa cari mean? Tak boleh. Nak cari standard deviation, nak cari variance, dia kena ada mean. Dia kena ada mean. Inilah yang saya tengah buat dulu. Okey, jadi bila nak cari mean, sebelum tu saya nak tanya, adakah atas dengan bawah sama? Jawab soalan saya. Sama atau beza? Sama. Tapi kalau contoh data dia macam ni, kita akan pakai yang ini. Faham? Kalau data dia macam ni, kita pakai yang ni. Tetapi kalau data dia tabulated, dijadualkan, maka kita akan pakai yang bawah ni. Tapi sebenarnya dua benda ni adalah benda yang sama. Kenapa? F darab X? Sebab 2 ni ada 8 kali. Jadi sebab kita darabkan dia. 3 ni ada 2 kali. Darabkan dia. Macam tu. Are you following me? Jadi, sekarang ni F darabkan dengan X. Saya highlightkan macam ni. F darabkan dengan X. Kita dah buat dah. F darabkan dengan X. Okey, dijumlahkan. Tambahkan semua dapat 70. So, dapatlah sini adalah berapa, babe? 70. Dibagikan dengan bilangan data. Okey, F. Total number. Total frekuensi. Berapa total frekuensi? Berapa total frekuensi sini? 20. Dapatlah 70 bagi 20. Dapat berapa tu? 3.5. Dah siap. Are you following me? Yes. Sekejap. Saya gunakan yang ni warna merah. Okey. Ini adalah you punya apa? Boleh bagi tahu saya. Ini apa? Mean. Kalau macam tu saya nak cari standard deviation boleh? Saya nak cari standard deviation. Which is you akan dapat begini ya. Zap. Okey. Ini adalah simbol ataupun formula untuk standard deviation. Okey. Sama macam tadi. Kalau ini tengok sabar jap bertenang Saya kata number disquarekan, dijumlahkan. Betul atau tidak? Number disquarekan, dijumlahkan. Okey. Benda ni pun sama juga. Number disquarekan. Number disquarekan. So bila number disquarekan maksudnya 2 kena kuasa 2 dulu. Faham? Okey. Number disquarekan. Meh pandang Abang Asad. Awak akan renyah sikit dekat sini tapi awak akan faham. Sama je lah kan sama je. So you kena buat 2 kuasa 2. Apa 2 kuasa 2? 4. Yang ini X. Number disquarekan. Saya sebut boleh. Number disquarekan, darab frekuensi dijumlahkan. Sebut number disquarekan, darab frekuensi dijumlahkan. Number disquarekan. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36. Number disquarekan. Are you following me? Lepas tu, awak kena buat Fx square. Number disquarekan darab frekuensi. Number square darab frekuensi. Maksudnya 4 darab 8. 8 4, 32. Yes. Nampak? Dia renyah sikit. Next one. 9 darab 2, 18. 9 darab 2. Fx square. Fx square. 9 darab 2, 18. 16 darab 3, 64. Boleh? Okay. 16 darabkan 3, 16, 14. Oh, sorry. Salah. 48. Betul? Okay, next one. 25 darab 6. 25 darab 6. 150. 36 darab 1. 36. Setakat ni dulu. Tahu tak mana datang 32 ni? Boleh saya tahu? Tahu mana datang 32? Cantik, Alhamdulillah, korang bijak. Terima kasih. Tahu mana datang 18? Sebab nombor ni disquarekan. 3 kuasa 2 dapat 9. Darabkan dengan 2. Dapat 18. So, tambahkan semua ni. Tambahkan semua, maka awak akan dapat dekat sini total. Saya gunakan marker merah. Total Fx square. Dapat berapa, babe?
284. Okay, dah. Sampai sini je. Sampai sini dah settle lah semua benda. Tengok awak akan dapat ini standard deviation dia. Ini sisian PY tau. So maksudnya awak akan dapat 284 kan ini dengan itu sama kan? Okey, jadi awak akan dapat dekat sini 284 bahagikan dengan total frekuensi. Berapa total frekuensi? Total frekuensi berapa? 20. Sama. So bagi 20. Tolakkan dengan X bar. Pernah nampak X bar? Pernah nampak X bar? Tu. So tolakkan dengan berapa? 3.5 kuasa 2. Last sekali, tekanlah kalkulator satu-satu tau. Selesaikan yang ni, tolakkan dengan yang ni, last sekali jawapan tu square root kan. Maka you akan dapat jawapan ni berapa, babe? 1.95. And this will be your final answer. Yes! Okay, izinkan saya cuci satu kali jalan. Standard ni square root variance lah kan? Betul lah awak. Square root kan variance dapatlah standard deviation. Okay, now, last one Saya ajar, 1.4. 1.4 ke 1.95 ni? Korang tekan kalkulator betul-betul lah. Jangan sampai saya ambil kalkulator saya. Dah buat punca kuasa belum? 1.95 belum square root lagi. So jawapan akhir dia berapa? 1.4. Saya tak kira ni tahu. Okay, now. Saya tanya awak jawab. Last one. Saya tanya awak jawab. Atas dengan bawah sama ke beza? Jawab last one kita nak cuci. Atas dengan bawah sama ke beza? Sama. Bila masa nak pakai yang ni? Bila data dia macam ni je. Dia tak dijadualkan. Tak dijadual. Kalau data ada jadual macam ni, pakai yang bawah. Faham? X adalah number, F adalah frekuensi. Number ataupun data kita, frekuensi. So, babe, awak darabkan dia. Dengar dulu. Pada siapa yang nak bertanya apa-apa mana-mana nombor yang datang kan, Fatih nak ajar lah ni. Nak Fatih cuci semua ke tak ni? Kalau tak nak Fatih, kalau nak sabut sekarang, sabutlah dulu. Fatih tak nak buat tu kan? Okay, ni yang Fatih tengah buat. Sabar je. Fatih nak cuci. Jadi, F darab X. F darab X. Ini frekuensi. Darabkan dengan X, dapat 16. Betul? 2 darab 3, 6. 3 darab 4, 12. 6 darab 5, 31 darab 6, 6. So, inilah Fx. Boleh terima atau tidak? So, depan ni simbol untuk total. Total tu tambahkan semua. Tambahkan semua dapat 70. Tahu datang 70? So, 70 bahagi total frekuensi. Ini frekuensi. Total dia. Tambahkan semua ni dapat 20. So, 70 bagi 20 dapat 35. Dapat lagi punya apa? Min. Settle. Yang ini tolong baca balik. Macam mana cara cari dia sebenarnya? 1, 2, 3. Nombor ataupun data square darab frekuensi dijumlahkan. Data square darab frekuensi dijumlahkan. Maksudnya data square. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36. Data square darab frekuensi. 4 darab 8, 32. 9 darab 2, 18. 16 darab 3, itu. Faham? So, dia akan jadi data square darab frekuensi. Ini dia. Dijumlahkan. Jumlah. Tambahkan semua. Tambah semua dapatlah 284 awak. Kira tambah. Nampak kan ini warna ni. Ini warna ni. Tambah dapat 284. So, 284 tu bahagi dengan total frekuensi. Sama. 20. Tolakkan jadi. Ini sama dengan itu. Dapatlah berapa? 35 kuasa 2. Tekan kalkulator jangan salah. Dapat jawapan. Alright, babe. Nanti dah set. Next week, saya akan tajamkan variance and division. Lepas tu, kita akan buat graph. Next week, kita akan buat 3 jenis graph and done. Alright? Babe, nanti dah set. Terima kasih. Thanks for your commitment and effort. Have a nice weekend. Menis. Bye. Ambil gambar silakan. 3, 2, 1. Take care. Bye.